Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan peluang dan ruang oleh Allah untuk terus berusaha meningkatkan ibadah dan ketaatan kepadanya. Kita sambung lagi pengajian kita berkaitan tentang pendidikan anak-anak menerusi Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita sekarang ini, alhamdulillah, perlu untuk kita titipkan kepada ahli keluarga kita betapa besarnya makna kita diberikan peluang untuk berada khususnya pada 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Kalau sekiranya Ramadan dan Aidilfitri itu, Ramadan itu dilihat sebagai satu kiraan turun ataupun countdown. Dah 10 Ramadan, 20 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, dah dekat dengan 1 Syawal. Maka kita juga di dalam Islam, subhanallah, ruang untuk kita mendidik dan mengajak ahli keluarga kita untuk membesarkan dan memuliakan satu lagi daripada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, iaitu kiraan turun ataupun countdown untuk kita menyambut Aidil Adha. Subhanallah, besarnya fadilat dan kelebihan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu yang pertama, hinggakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim bersumpah dengan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Malam pertama hingga malam 10 Zulhijjah itu dinyatakan dalam surah Al-Fajr. Rujuk dalam surah Al-Fajr, lihat pada ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr, yang bermaksud demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu subuh dan waktu fajar. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi 10 malam. Dan majoriti para ulama tafsir yang mu'tabar, mereka semuanya bersepakat menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan layalin ashr, 10 malam ini, merujuk kepada 10 malam yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Mengikut kalender kita di tanah air kita ini, alhamdulillah, kita dah masuk ke tanggal 9 Zulhijjah. Maka bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran, ini membawa makna bahawa benda yang Allah sumpahkan itu benda yang besar. Pertama sekalinya, Allah Subhanahu wa taala lah yang selayaknya untuk bersumpah dengan lafaz jalalah, kalimatul ulia, namanya yang maha mulia dan maha tinggi, iaitu Allah, dengan lafaz wallah, dengan ataupun bersumpah dengan namanya sendiri, iaitu Allah. Allah juga kerana sifatnya itu memiliki segala-galanya dan mencipta semua makhluk, maka Allah boleh untuk bersumpah dengan mana-mana ciptaannya. Lantaran itu kita lihat dalam surah Al-Fajr, Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar, wal fajr. Dan kemudian dengan 10 malam yang pertama dalam bulan Zulhijjah, walayalin ashr, Allah bersumpah dengan lafaz wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah juga bersumpah dengan lafaz wasyamsi waduhaha, demi matahari itu dan demi waktu duhanya. Wallaili idza yaghsha, demi waktu malam ketika kegelapan itu mula menyelubungi. Kesemuanya ini adalah merupakan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai hamba Allah, kita tidaklah sampai ke peringkat digalakkan untuk suka-suka ataupun senang-senang untuk bersumpah dalam apa juga perkara. Namun kalau sekiranya perlu,
kita hanya boleh untuk bersumpah dengan lafzul jalalah, nama Allah, iaitu kalimah Allah. Yang lain-lain itu kita tidak benarkan sebab bukan kita punya. Seseorang itu bila dia memiliki sesuatu perkara, maka dia boleh cerita macam-macam tentang apa yang dia miliki. Dia ada rumah, dia boleh cerita kepada orang, dia boleh isikan apa saja yang dia nak di ruang tamu, ruang tidur, di dapur, bilik menanti dan sebagainya, kerana itu milik dia. Dia boleh bercerita tentang kehebatan keretanya kerana itu kenderaan milik dia. Dia boleh juga untuk memuji, malah mengucapkan syukur dan menceritakan kepada orang lain tentang kejayaan anak-anaknya mungkin dalam peperiksaan, kerana itu adalah anak-anaknya sendiri, bukan anak orang lain. Lantaran itu, semua yang ada di antara langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah boleh sahaja untuk bersumpah dengan mana-mana daripada makhluk yang dia cipta, tetapi kita ini terhad hanya bersumpah jika perlu ataupun sampai kepada masanya, bersumpah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lantas bila Allah bersumpah dengan layalin ashr, 10 malam yang pertama ini, iaitu malam 1 Zulhijjah hinggalah malam raya malam 10 Zulhijjah, maka ini menunjukkan betapa besarnya pengertian 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah untuk kita sampaikan kepada anak-anak dan ahli keluarga. Kelebihan, keistimewaan dan ketinggian 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini terus diperkukuhkan bicaranya dalam Al-Quranul Karim bila kita rujuk di dalam surah Al-Hajj. Musim haji ini, surah Al-Hajj, potongan ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadhkuru smallaha, dan mereka semua itu mengingati, menyebut dan meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah pun ditetapkan namanya, bila masanya dan tempohnya. Hari-hari yang disebut sebagai maklumat ini adalah hari-hari yang bermaklumat, hari-hari yang dikenali, hari-hari yang mempunyai makna yang cukup besar. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas apa yang telah pun dia, iaitu Allah, kurniakan rezeki kepada mereka. Mereka sanggup untuk mengorbankan sebahagian daripada rezeki yang mereka ada untuk mendapatkan atau menjadi penama atau terlibat di dalam ibadah korban sembelihan haiwan ternakan pada hari raya Aidil Adha. Subhanallah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kalimah fi ayyamin ma'lumat. Dalam bulan Ramadan, kalau kita lihat potongan ayat bermula 183 sehingga 187 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan definisi salah satunya tentang Ramadan yang 30 hari itu sebagai ayyamin ma'dudat, yang bermakna hari-hari yang telah pun dikira, ada jumlahnya, ada nombornya, artinya mesti diisikan setiap hari itu dengan ibadah puasa. Kalau sekiranya ditinggalkan, sama ada kerana sakit atau bermusafir, maka ia perlu diganti ataupun diqada, kerana setiap hari itu matters. Ianya ma'dudat, artinya ianya dikira dan juga dihitung. Dia jadi hutang kalau sekiranya kita tidak laksanakan. Namun bila dalam ayat 28 surah Al-Hajj Allah menyatakan konsep ayyamim ma'lumat, iaitu hari-hari yang dikenali, yang dah digazetkan, yang dah dibuking ataupun ditempah ataupun yang telah pun diiktiraf oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tafsir yang mu'tabar serta ramai di kalangan para sahabat Nabi yang besar, contohnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang Nabi doakan secara spesifik
untuk dia memperoleh kepandaian di dalam bidang tafsir dan kekanan dalam bidang takwil, serta Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kesemua ini mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah pun dikenali dan juga ditentukan, ini merujuk kepada 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Allah gunakan perkataan ma'lumat bahasa Arab, maklumat juga dalam bahasa kita. Artinya tanggungjawab yang perlu ada pada diri kita adalah pertamanya memberikan kepada ahli keluarga kita. Kalau tak melalui kita sendiri, dengan apa juga cara jalan ilmu itu boleh disampaikan, memberikan kepada mereka definisi dan juga kefahaman terkait dengan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Mengapa ianya sangat signifikan, mengapa ianya diganjari dengan banyak pahala yang besar dan berlipat kali ganda dengan pemeliharaan ibadah fardu dan juga penyantunan tambahan ibadah-ibadah sunat yang dilakukan dalam tempoh ini. Ketiga, digunakan perkataan ma'lumat ataupun ma'lum di situ, iaitulah apabila seseorang ini melakukan amal ibadah, tak payah orang lain bagi tahu, dia sendiri telah pun ada kesedaran, dia dah maklum, dia dah tahu bahawa ini adalah kumpulan 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan meletakkan fadilat yang sangat tinggi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai satu-satu amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh hambanya, ataupun satu-satu perkara yang berlaku kepada hambanya, maka tanda Allah menyayangi dan menyukai amalan tersebut, iaitu di dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai satu syariat. Perlakuan Hajar, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang berusaha untuk memberikan bekalan air kepada anak kecilnya yang bernama Ismail alaihi salam, dan sanggup seorang ibu yang ada anak yang kecil berlari ke sana dan ke sini, jauh pergi ke Bukit Safa sampai ke Marwah, patah balik ke Safa sebanyak 7 kali. Allah mencintai usaha ini. Seorang ibu sayangnya pada anak dah tak perlu untuk diajar. Tidak ada mana-mana ibu yang waras akal fikirannya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk diajar bagaimana cara untuk menyayangi anaknya. Maka lantaran itu, usaha Hajar ini untuk mencari air dan naik ke Bukit Safa dan Marwah berulang alik di situ, Allah Subhanahu wa taala mencintai usaha dan perbuatan ini sehingga dimasukkan sebagai sebahagian daripada amalan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, iaitulah ibadah haji dan juga di dalam ibadah umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah menyatakan dalam Al-Quran yang bermaksud, dan hendaklah kamu semua menyempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah gunakan perkataan atimmu, kamu menyempurnakan, hendaklah kamu semua sempurnakan, maknanya kalimah sempurna ini dia bermula dengan niat ataupun azam. Bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, niat dan azam untuk pergi dan melaksanakan tu kena ada. Kedua, azam dan niat saja tidak cukup, mesti disertai dengan perkara-perkara yang membantunya untuk memahami perlakuan dan juga perbuatan tuntutan kedua-dua ibadah ini. Artinya kena belajar, kena dapatkan pengetahuan dan sebagainya. Dan ketiga, bila sampai masanya atau orang kata cukup serunya, maka kita dapat dan tidak menolak bila dipilih untuk menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala di Baitillahil Haram, melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Para ulama fiqh melihat kepada ayat ini, lantas antaranya mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan hukum
melaksanakan umrah kali yang pertama adalah wajib kepada setiap muslim. Bukan sunat, tapi kali yang pertama itu wajib. Artinya kena berusaha untuk menyimpan, untuk menabung, untuk mendapatkan ilmu, untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan sudah tentu semua orang sedia maklum tentang kerukunan ibadah haji itu dan kedudukannya sebagai rukun Islam yang kelima. Muslimin muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas pada kedua-dua ayat ini jelas menunjukkan betapa besarnya 10 Zulhijjah ataupun 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Kita nakkan agar anak kita ada rasa kegembiraan, malah teruja untuk memperbanyakkan ibadah dalam 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini. Maka cara yang terbaik sekali adalah untuk memberikan kepada mereka kefahaman di manakah dalilnya ataupun buktinya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ketinggian, fadilat dan kelebihan bagi 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Ketiga, kita santuni hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sepotong hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr, yang bermakna fadilat, kelebihan, kehebatan hari-hari yang ada di dunia ini 365 suku hari kalau ikut dalam kalender Gregorian atau kalender Masihi, atau sekitar 324 hari kalau ikut kalender Hijrah ataupun kalender Islam. Dalam 300 lebih jumlah hari yang ada dalam setahun ini, Nabi menyatakan kelebihan fadilat yang paling tinggi, yang paling hebat adalah ayyamul ashr, 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Lantaran itu kalau kita perhatikan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang dan juga penulis kitab Fathul Bari, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, adalah antara ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahawa maksud daripada hadis Nabi ini menunjukkan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, ianya itu lebih afdal, lebih hebat daripada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Antaran itu pengisian dan perancangan untuk ibadah, mengisi 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, dia tidak boleh dibuat sambil lalu. Dia tidak boleh dibuat sekadar main-main ataupun mana-mana dan ikut sempat. Tetapi dia mesti ada perancangan dan juga keazaman untuk buat, malah dilaksanakan sebanyak mungkin ibadah pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Ianya juga jadi hebat. Mengapa? Kerana keempat, fiha yaumu Arafah, adanya hari Arafah ataupun tanggal 9 Zulhijjah, hari di mana para jemaah haji wukuf di Arafah, dan mereka itu tidak dibenarkan untuk berpuasa. Namun bagi mereka yang tidak terpilih untuk melaksanakan ibadah haji, tidak berwukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka keutamaan bagi mereka adalah untuk melaksanakan dan menyantuni puasa pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita di Malaysia sekarang ini, subhanallah, hinggalah jam sekitar tengah malam nanti adalah masa di mana para jemaah haji kita sedang berwukuf di Arafah, tempat di mana doa itu mustajab, tempat di mana dalam hadis sahih Allah menyatakan sebanyak mungkin yang mana hamba yang memohon untuk kembali dan juga mohon ampun kepada Allah, Allah akan leraikan dia dan keluarkan ia daripada kategori orang yang mungkin dicampakkan ke dalam api neraka. Di sini kehebatan hari Arafah, dan ia berlaku pada tanggal 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, iaitu pada 9 Zulhijjah itu sendiri. Dan seterusnya kemuncak countdown itu pada 10 Zulhijjah, ketika para jemaah haji usai sahaja maghrib 9 Zulhijjah di Arafah waktu Saudi. Lepas maghrib nanti kesemuanya akan bergerak ke Muzdalifah
dan daripada Muzdalifah akan bergerak ke Mina, kerana pada hari keesokannya iaitu pada 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha, maka mereka akan melaksanakan lontaran di Jamratul Aqabah. Subhanallah. Besarnya wukuf di Arafah ini adalah kalau dia terlepas, datang lambat, tak sempat tawaf ataupun sa'i dan sebagainya, yang penting dia dapat wukuf walaupun sebentar di Arafah, di antara gelincir matahari itu sikit, iaitu waktu tengah hari, antara waktu tengah hari lepas gelincir matahari sikit hinggalah pada sebelum maghrib, dia sempat berada walaupun sekejap berwukuf di Arafah, maka dia dikira mendapat haji bagi tahun berkenaan. Itulah kalau kita lihat di Arab Saudi, bila sampai hari wukuf, mereka para jemaah yang mungkin sebelum daripada itu ada ujian dan komplikasi kesihatan, berada di ward, di hospital dan sebagainya, maka pada tanggal hari wukuf itu 9 Zulhijjah akan dibawa dengan ambulan ataupun apa-apa cara selagi mana kesihatan itu masih lagi dianggap mampu dan harus untuk pergi, dibawa untuk pergi oleh pihak hospital untuk berada dalam kawasan batasan sempadan padang Arafah itu agar mereka dapat berniat dan wukuf di Arafah. Subhanallah, itu besarnya. Lantas besarnya itu momentum disambung dengan malam di Muzdalifah dan kemudian di Mina dan kemudian melontar pada hari raya Aidil Adha. Kita pula yang tidak mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, maka pada pagi 10 Zulhijjah itu, daripada mula malamnya lagi, kita dah memperbanyakkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Kita menyantuni dan mengikuti jemaah salat sunat Aidil Adha. Jangan pula tidak disantuni khutbah Aidil Adha selepas daripada solat sunat. Kita melibatkan diri di dalam ibadah sembelihan korban sama ada pada 10 Zulhijjah, dan kehebatan ibadah korban ini yang asalnya ada pada tanggal 10 Zulhijjah, 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyukai dan sangat-sangat mencintai amalan ini, dan ianya itu diberikan tambahan kepada umat Islam yang tak sempat dan mungkin tak berkesempatan, tak mampu untuk melaksanakan ibadah korban ataupun terlibat dengannya pada 10 Zulhijjah, maka ditambahkan 1 tambah 3. 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari Raya Aidil Adha 10 tambah dengan 11, 12 dan 13 juga termasuk dalam pakej sambutan Aidil Adha. Lantaran itu 4 hari ini adalah hari yang diharamkan untuk sesiapa sahaja berpuasa, kerana ia adalah merupakan hari untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara terlibat dan juga bersama dalam ibadah sembelihan kurban, kerana ia adalah merupakan ibadah korban ini ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Allah mengarahkan Nabi Ibrahim AS. Semua orang sedia maklum peristiwa bagaimana yang menjadi ujian yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim. Maklumat itu bukan datang secara fizikal daripada Jibril AS, tetapi Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS ilham itu menerusi mimpi para nabi dan rasul. Kesemuanya benar. Mimpi kita belum tentu lagi. Mimpi nabi dan rasul ianya juga adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan usianya yang sudah lanjut, berdasarkan riwayat banyak menyatakan ketika itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun melebihi 80 tahun, dan ketika itu masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Dah berpuluh tahun berkahwin, berpuluh tahun menantikan dapatnya zuriat dan cahaya mata, barulah dapat seorang, iaitu putera sulungnya Nabi Ismail alaihissalam. Belum ada gambaran, dia juga tidak tahu ketika itu akan dapat anak yang seterusnya. Jauh selepas daripada itu baru lahir anak keduanya, Nabi Ishaq alaihissalam. Tapi ketika itu yang ada padanya, jantung hati nyawanya adalah Nabi Ismail alaihissalam.
Dan yang ditunggu berpuluh tahun itu, yang paling sangat-sangat dia sayang, yang merupakan hartanya yang paling bernilai, iaitu anak sulungnya, yang itu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk dikorbankan. Subhanallah, kerana amalan yang sebegini, tidaklah Nabi Ismail itu disembelih, tapi Allah nak melihat usaha sejauh mana kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dirinya daripada benda atau orang yang sangat dan paling dicintainya. Inilah makna korban. Bila kita sudi untuk merenggangkan diri kita daripada benda yang sangat-sangat kita cintai pada masa itu. Pada musim ini contohnya kita ada RM800, kita ada RM850 atau RM750 yang mungkin cukup untuk beli satu bahagian daripada sembelihan korban. Duit itu 700, 800, 900, kalau dipikir-pikirkan, kita sayang. Banyak benda boleh kita buat dengan duit ini, tetapi saat adanya pada momentum 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah dan kemudian Aidil Adha serta tambahan 3 hari tasyrik, maka kita sudi untuk tidak menggunakan duit itu untuk kita sendiri, kita korbankan di jalan Allah, biarpun kita sangat-sangat perlukan 700 atau 800 ringgit itu. Saat itu barulah kita ini dikira memahami dan juga menghayati definisi dan erti korban itu sendiri. Rujuk dalam surah As-Saffat ayat 102, dialog di antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Rujuk juga di dalam Al-Quranul Karim, lihat di dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-37, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bila kamu terlibat dalam ibadah sembelihan korban pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, darah dan daging haiwan ternakan, darah tu yang nampak memancut keluar, merecik semua tempat, darah dan daging itu tidak akan sampai pada Allah. Allah tidak berkeperluan terhadap itu. Tetapi bila buat itu, yang akan Allah kurniakan kepada kamu yang sampai adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sudi untuk berkorban dan sebahagian besar daripadanya itu kita sedekahkan atau kita hadiahkan. Boleh dihadiahkan dan kita sedekahkan juga kepada yang memerlukan, maka itu tanda benar-benar. Lalu Allah sayang dan cinta perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ini, sehingga ia dijadikan sebahagian daripada perkara yang disyariatkan dalam menyambut Aidil Adha dan juga pada hari-hari tasyrik. Subhanallah, besarnya pengertian 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Lantas atas ini kita melihat seterusnya kelebihan dan kehebatan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Khabarkan, kongsikan kepada anak-anak dan ahli keluarga kita, adalah kerana inilah merupakan masa tempoh hari-hari yang dah ditentukan ataupun satu musim yang para ulama sebut sebagai antara mawasimulit ta'at, antara musim-musim ketaatan. Allah ini Maha Pemurah. Allah tahu betapa lemahnya kita. Allah tahu betapa kadang-kadang malasnya kita untuk memperbanyakkan ibadah. Allah tahu kekurangan kita. Hati kita ini orang lain tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui lebih daripada kita mengetahuinya. Kerana itu, kasih sayang, cinta, kasihan, rahmat, belas dan ihsan Allah, sebab nak bagi kepada kita, ada masa-masanya kita ini terlalu lemah, ada masa-masanya kita ini perlu diberikan motivasi untuk beribadah dan dikurniakan pahala dan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Maka Allah sediakan untuk kita musim-musim, ada masa-masanya, ada musim-musimnya, di mana ibadah ketaatan itu akan diganjari dan ditingkatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat sedikit tetapi pahalanya itu, ganjarannya itu diberikan terlalu berlipat kali ganda. Contoh, dalam bulan Ramadan 10 malam yang terakhir kita ada dikurniakan malam Lailatul Qadar. Mana mampu untuk seseorang itu secara logik akal beribadah tanpa henti lebih daripada 83 tahun ataupun 1000 bulan. Tetapi Allah ini Maha Pengasih, diberikan kepada kita itu satu hari ataupun satu malam, hanya beberapa jam, dan bila kita isikan ianya dengan cara yang sebaiknya, maka kita dikira dan ditulis pahala seakan tidak berhenti selama 83 tahun melaksanakan ibadah. Ada masa, iaitu dalam hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, pada 1/3 malam yang akhir, yakni malam episod malam babak malam yang akhir sebelum masuknya waktu subuh. Subuh kita sekarang dekat-dekat pukul 6. Jadi sekitar antara pukul 4 sampailah pukul 6 ataupun masuk waktu subuh tu. Lebih kurang 1/3 yang akhir ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jangan ditanya dan dipersoalkan bagaimana cara Allah turun, kerana Allah itu sifatnya laisa kamithlihi syai'. Allah tidak sama dengan apa-apa saja yang kita tahu atau setakat mana yang kita boleh bayang dan jangkakan, tidak akan sama dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah turun ke langit dunia dan Allah mengemukakan 3 tawaran. Bagi tahu kepada para malaikat, cari, lihat sesiapa yang berdoa kepada Allah pada 1/3 malam, maka Allah akan kabulkan doanya. Sesiapa yang meminta satu hajat, soal, hajat yang spesifik untuk dia dan ahli keluarga, maka Allah arahkan para malaikat, aku akan makbulkan permintaan. Sesiapa yang memohon untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah pada 1/3 malam yang akhir, maka Allah akan berikan keampunan tanpa syarat. Dan Nabi SAW menyatakan, ini berlaku pada setiap malam tanpa mengira bulan mana. Jadi dalam malam yang panjang itu, daripada maghrib sampai ke subuh besoknya, Allah berikan 1/3 malam tawaran terbuka. Tapi waktu itu terhad, mintalah apa saja, mohonlah keampunan kepada Allah, nescaya Allah akan makbulkan. Lantas pada 10 Zulhijjah, hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapat fadilat dan kelebihan yang besar. Lantas Allah jadikan ianya sebagai satu musim ketaatan, dan ramai di kalangan para ulama menyatakan 10 hari ini lebih hebat, lebih afdal daripada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Mengapa? Pertamanya kerana pada musim 10 hari inilah majoriti daripada semua amalan-amalan dan ibadah yang fardu dan yang sunat, dianya boleh bergabung dan dilaksanakan sekali. Di sinilah kita melaksanakan ibadah puasa sunat. Daripada 1 Zulhijjah lagi, subhanallah, hari pertama 1 Zulhijjah kita dah buat puasa sunat, hinggalah sampai kepada hari Arafah besok. Bagi yang dikurniakan kesihatan, sebaik mungkin dan sebolehnya kita menasihati diri sendiri dan juga kepada semua, mari sama-sama kita laksanakan puasa sunat 9 Zulhijjah. Mengapa? Kerana antara ganjarannya yang Nabi nyatakan dalam hadis sahih adalah diampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya bagi orang yang melaksanakan puasa sunat pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga bermula daripada 1, 2, 3, 4 Zulhijjah, puasa sunat itu digalakkan. Di situnya ada sedekah yang banyak, memberi makan kepada orang lain, membantu orang dalam apa juga cara, pelaksanaan dan pemeliharaan solat-solat fardu, menyantuni malam dengan qiyamul lail, tilawah Quran, dan yang paling besar dalam musim 10 yang pertama ini, adanya ibadah yang disebut sebagai rukun Islam yang kelima, Al-Hajjul Akbar, ibadah haji. Dan tidak ada lagi pada mana-mana hari lain daripada 365 hari yang ada dalam satu tahun ini,
di mana-mana sahaja yang berkumpulnya semua ibadah yang sebegini, hingga yang sebesar-besarnya wukuf hari Arafah, sembelihan korban, dan juga Aidil Adha itu sendiri, serta ibadah haji itu, melainkan pada musim inilah. Antaran itu sebagai pelan tindakan, biarpun kita hanya berbaki lagi 2 malam, malam ini, malam besok, untuk kita meraihkan dan memuliakan 10 malam yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Mengapa? Kerana Allah telah pun nyatakan ianya dan kehebatannya pada ayat yang kedua dalam surah Al-Fajr, pada ayat yang ke-28 dalam surah Al-Hajj, dan pelbagai hadis-hadis sahih yang menyatakan tentang fadilatnya. Maka saya menasihati diri saya sendiri sebagai akhirnya, dan juga menyampaikan pesanan yang sama kepada ibu-ibu dan bapa-bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita cuba usahakan dengan 3 agenda besar, ataupun 3 perkara ini mendasari ibadah-ibadah yang nak kita santuni untuk mengisi 10 malam yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertamanya kita isikan dengan at-taubah as-sadiqah, taubat yang ikhlas, tulus, benar-benar unreserved, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mohon ampun kepada Allah itu, tidak ada dah rasa pada kita ada peluang lagi, mungkin aku buat lagi lah, ya, buat sikit lah, ya Allah tolonglah. Tak, kita mohon ampun kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya, agar kita diampunkan daripada segala dosa, malah dihapuskan rekod perbuatan buruk kita itu di dalam buku amalan kita itu. Pertama, Allah boleh mengampunkan dosa, tetapi maklumat itu tetap akan tertera dan tercatat dalam buku amalan rekod. Itu yang nanti akan ditunjukkan kepada semua nanti di padang mahsyar, setiap seorang yang pernah hidup. Namun yang keduanya, apabila Allah Subhanahu wa taala hapus kira dosa dan kesalahan yang kita buat, dosa itu dihapus kira, malah diangkat dan juga dihilangkan daripada buku amalan buruk kita. Itulah yang sangat-sangat kita harapkan. Potongan surah Al-Furqan pada ayat yang ke-70 mengiya dan membenarkan perkara ini. Antaranya bila Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang bermaksud, buatlah apa-apa kejahatan, setiap yang dibuat itu ada dia punya balasan dan has its own consequences. But Allah kata bagi orang yang buat 3 perkara ini, pertama, man taba, sesiapa sahaja yang bertaubat, benar-benar kembali kepada Allah. Kedua, selepas taubat itu wa amana, dia akan usaha isi hidup dia itu dengan perkara-perkara yang boleh meningkatkan iman dia. Dan yang ketiganya, wa amila amalan salihah, dia berusaha untuk isi dengan amalan-amalan yang soleh, besar kecil, orang nampak ke tak nampak ke, dia isikan itu dalam diary kehidupan dia. Bila buat 3-3 ini, Allah menyatakan faulaika, maka inilah golongan yubaddilullah, Allah akan tukar, Allah gantikan. Ganti ni maknanya buang yang lama dan kemudian Allah bagi yang baru. Sayyiatihim hasanat, Allah tarik dan hapuskan daripada buku rekod amalannya itu semua keburukan yang dia buat. Perkara itu dan keburukan itu ditarik, tapi jumlah benda yang buruk yang dibuat itu, jumlahnya, nombornya Allah tidak tarik. Allah bawa itu dan gantikan kepada hasanat. Allah gantikan kepada kebaikan. Dia buat 100 kejahatan, maka kejahatan itu hilang, seolah-olah tahun sebelumnya dia dah melakukan 100 kebaikan dan dimasukkan dalam buku amalan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Sama-samalah kita memberikan maklumat dan menyetarakan ini buat ahli keluarga, anak-anak, isteri, suami, cucu dan sebagainya. Mudah-mudahan kesemuanya beroleh keberkatan, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan korban kita dan juga diberkati kehidupan kita dunia dan akhirat berkat daripada fadilat dan kelebihan 10 hari yang pertama
dalam bulan Zulhijjah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat al-Asr. Barakallahu fiik.